kelemahan. Setengah dari kita dapat sembunyikannya, setengah dari kita tidak. Tapi dengan mengenal kelemahan itulah yang sempurnakan kita sebagai seorang hamba. Husnuzon, baik sangka dengan orang. Kau bersangka dengan orang. Kau bersangka dengan Rosman. Kau bersangka dengan orang-orang yang datang tadi. PI itu tak ikhlas, aku tahu. PI itu tak ikhlas, tipu. Kalau boleh, usahakan cubalah. Aku minta ni bukan untuk aku. Aku minta ni untuk Bilal. Jangan lupa pesan Nabi. Tengok apa jadi bila kita lupa tadi. Ngaji pun tak betul, kan? Allah bagi nikmat banyak. Tapi kita tak syukur, kita marah. Minta maaf. Okey, itu dia drama Bahalul yang dicalonkan untuk Anugerah Sri Angkasa 2024 yang akan berlangsung pada 26 Oktober 2024 di PICC Putrajaya. Saya rasa dalam ramai kat studio ni, saya seorang je tak calon ni. Semua kat kiri kanan ni semua tercalon. Jadi saya rasa Ismail, you duduk sana. Interview sekali. Interview sekali ke? Interview sekali. Okey, kita bersama dengan antara calon-calon bagi Anugerah Sri Angkasa untuk drama Bahalul ini. Kita bersama dengan Azrael Fahmi, penerbitnya, Q Haida, pengarah, dan juga Sobri Anwar, pelakonnya. Saya selamat pagi untuk kesemuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Q bukan saja tercalon untuk Bahalul sebagai pengarah terbaik, tetapi untuk pelakon pembantu lelaki terbaik. Betul. Lebay Sampan, betul. Lebay Sampan. Okey, dua pencalonan. Saya dengan dua, Lebay Sampan dengan Bahalul. Ini semua calon-calon hebat bagi Anugerah Sri Angkasa. Saya punya saiz ni jadi kecil sekarang ni. InsyaAllah. Saya kat ujung ni je. Okey, kita cerita berkenaan Bahalul yang dicalonkan untuk drama terbaik. Bahalul ini berapa lama disiapkan untuk dihasilkan sebelum ditayangkan? Pembikinannya syutingnya 7 hari di Mersing. Tapi sebelum tu sebenarnya dah lama. Pre-pro-nya saya rasa lebih layak untuk Q Haida bercerita sebab dia idea asalnya daripada Q. Tapi maksudnya daripada pre-pro sampai ke syuting tu ambil masa. Sebab kita ada 8 draft skrip sebelum dia di syuting. Banyak. 8 kali kita tulis skrip tu. 8 kali diubah, diolah. Kenapa ada perubahan yang Hanya pengarah dia. dia tak sampai tu? Ada asalnya saya, semua benda dalam kepala saya. And then script writer, ada 2 script writer. So script writer dengan saya, kita tinggal jauh. Jadi bila dah siap dia hantar kat saya macam, oh no, bukan macam ini. Saya nak benda yang saya nak. Saya nak benda yang paling dekat dengan apa dalam kepala saya. So benda tu perlu kerjalah, kena kerjalah, tak boleh secepat puas hati. Faham. Apa keunikannya sehingga ada berapa kategori tercalon untuk drama Bahalul ni? Saya ada 6. Drama terbaik, pengarah terbaik, pelakon lelaki, pelakon terbaik, Pelakon wanita terbaik, Penataan cahaya terbaik. cahaya terbaik, skrip terbaik. Kalau Bahalul dah 8 kali tukar. Berbaloi 8 Sangat kali. berbaloi. Diolah. Kau buat 10 kali, dapat 10. Ya, alhamdulillah. Jadi saya rasa dalam 6 tu ada yang sangkut tu. Amin. Kat TV pun dia nak korek ni. InsyaAllah. Anugerah Sri Angkasa ni merupakan satu anugerah yang sangat berprestij untuk penyiar, untuk karyawan dan juga untuk semua yang berada dalam bidang penyiaran, bidang telekomunikasi. Jadi yalah, apabila dicalonkan untuk Anugerah Sri Angkasa, itu apa respon awal daripada tim Bahalul sendiri? Saya dapat tahu daripada producer. Jadi producer yang merespon awal, dia yang dapat dulu tahu. Baru kita sebarkan dekat yang lain. Perasaannya sangat, kita besar hati, alhamdulillah. Maksudnya kita bila kita buat kerja keras tu, kita sebenarnya tak tahu pun ada nanti ada acara pencalonan ataupun ada acara penganugerahan. Maksudnya kita buat tu memang nak buat, kan, memang nak buat betul-betul apa semua. Dan kita pula kita bukan banyak peluang. Sekali kita dapat peluang, kita buat betul-betul, kan, apa semua. Itu saya seronok sebab pembuatannya ni
timnya semua memberi. Semua memberi, tak berkira. Itu yang seronok membuat kerja yang macam ni. Kata cara kerja yang sentiasa memahami kan, sebab apabila kita nak bikinkan satu drama ataupun filem ni memang memerlukan kerjasama yang cukup erat antara pengarah, penerbit sehingga ke pelakon sampai penata cahaya, juru kamera sekalipun, tukang makeup, juru solek dan sebagainya. Itu sangat penting. Dia bukan one man show, dia teamwork. Betul. Semua kena bernafas dengan skrip tu. Betul. Apa keunikan sehingga boleh mendapat 6 tercalon dalam 6 yang dicalon dalam 6 kategori yang berbeza ini? Apa ya? Itu ini pasal apa? Tahu. Coba bagi skrip, saya hafal, saya buat. Yalah, tapi kita sebagai pelakon mesti akan ada satu elemen yang kita rasa. Pertama kali dicalonkan untuk Saya pertama kali setelah 25 tahun saya terlibat dalam bidang ini. Saya rasa dah buat kenduri sekarang. Dia tercalon tu pun dah rasa macam menang. Sangat betul. Alhamdulillah. Dah tercalon pun saya bersyukur. Klise tak? Saya rasa ada cerita baik pasal pencalonan ni. Q ada cerita sikit kot. Sejarah sikit dengan Mas Sobri. Okey. Kita satu tempat belajar, Akademi Seni Kebangsaan, Aswara. Di sini saya junior. And kita selalu masa belajar dulu kita macam Masa tu ASK atau ASK, kita selalu berangan-angan masa kita belajar tu ambil award. And now kita dua-dua tercalon, alhamdulillah. Betul. Dalam satu naskah yang sama. And Bahalul sangat-sangat saya punya macam sangat-sangat personal actually. 2 hari sebelum syuting ibu saya meninggal. Cerita Bahalul, kisah seorang ibu yang besarkan anak, pesanan-pesanan dia. So benda tu sangat-sangat personal. Hari syuting tu memang Hari syuting bila hari pertama dia datang tu, scene saya tengah menangis kat kubur ibu, kat kubur mak. So itu sangat personal. Proses sangat ada personal It's touch. very hard. Dia sangat suka untuk kita orang. Untuk Q dah tak boleh tengoklah scene tu. So kita orang buat. So sepanjang, tapi alhamdulillah Allah memudahkan segala-galanya. Allah memudahkan semuanya. Saya kena tahu tepi kejap apa yang berlaku, maksudnya apa yang saya lalui. And lepas habis syuting tu, nak melalak lah. Tapi ada personal touch pada waktu dan momen ketika Betul. itu. Dan saya pula sebagai pelakon, bila ada unsur-unsur di keliling yang sangat membantu, cerita benar, realiti yang membantu saya, so kejadian tu akan jadi benar. Saya rasa semasa syuting tu pun semua orang dekat keliling tu bersama-sama dengan apa yang berlaku, bersama dengan Q. So we cry for him. Suka tu. Ya, kalau sebut dari segi linguistiknya, ada beberapa terma yang dianggap kalau bahasa Melayu di Malaysia ini tidak seperti maksudnya. Kalau di Indonesia gampang itu membawa maksud mudah. Tapi kalau di dalam konteks linguistik Bahalul itu apa maknanya? Okey, cantik soalan tu. Sebab orang Melayu, kebijaksanaan orang Melayu lama, dulu-dulu kita nak marah anak apa semua, kita tak cakap bahasa kasar. Instead of perkataan yang teruk-teruk, kita cakap apa? Bertuah punya budak. Kita twist. Salah satu perkataan lain yang orang Melayu lama gunakan adalah bahalul. So bahalul ni bukan maksud kasar, bukan maksud ni. Sebenarnya nama wali Allah. Zaman khalifah, saya tak ingat khalifah yang mana satu. Harun Rashid ya. So ada seorang orang seolah-olah gila. Seolah-olah gila, tapi khalifah ni selalu datang minta nasihat daripada dia. So nama dia Muhammad Al-Bahlul, ada makam dia lagi dekat tak salah saya di Turki. So orang Melayu pula ambil perkataan tu, twist supaya setiap kali dia nak curse ataupun nak marah anak apa semua tu tak jadi doa yang buruk. So bahalul tu sebenarnya perkataan yang baik. Ya, betul. Itu halusan budi bahasa orang Melayu sendiri. Sama macam perkataan bertuah tu. Kan nak marah bertuah punya budak. So di twist supaya tak jadi doa yang teruk. Tapi konteks bahalul tu dah berbeza sekarang. Contoh kalau bahalul kau ni Ismail. Betul. Penerimaannya kan konteks itu. Contoh contoh. Memang gampang sangat dia ceritakan, menuturkan perkataan itu. Gampang tu mudah lah kan dalam Indonesia. Dia cuba, saya balas balik lah. Itu pun salah satu faktor yang mengapa cerita dia penting untuk kita kongsikan perkara-perkara tersebut. Kan? Sebab kalau orang kita, bila ada orang autism je, apa istilahnya, gila lah, sewa lah, 3 suku lah, tak cukup inilah, senteng lah apa kan. Tapi kita ada istilah-istilah tertentu yang untuk gambarkan perkara sebenar secara saintifiknya, maksudnya autism. Sekarang baru orang kita kenal istilah-istilah ni, dan supaya mereka ni boleh dilihat secara adil. Kan? Untuk anugerah Sri Angkasa bagi Q sendiri, apakah ini
kalau menang merupakan kemenangan yang julung-julung kali buat Q. Untuk Sri Angkasa. Betul. Betul. Maksudnya kalau menang lengkaplah dekat betul. saya. Dia dah ada 6 award daripada yang lain-lain. So Anugerah Sri Angkasa dia akan melengkapkan dia punya koleksi. Alhamdulillah. Saya rasa dan saya mendoakan insya-Allah akan lengkap. Thank you. Amin. Macam ni dia kata. Tapi pengalaman Q sendiri bila mengarahkan cerita ni kan, sesuatu perkongsian yang dekat dengan hati Q sendiri. Bagaimana Q rasa itu sebenarnya membantu untuk mendapatkan ataupun tercalon dalam kategori bawah anugerah Sri Angkasa ni? Mendapatkan atau tercalon tu saya rasa kejujuran. Maksudnya bila kita buat dengan jujur dan kebetulan apa yang jadi idea asal itu saya, and then bila dua hari sebelum syuting ibu saya meninggal. Jadi benda tu macam sangat-sangat dekat. Mungkin Allah tolong saya untuk saya bagi dengan sepenuh hati saya. So saya percaya apa-apa naskah pembikin kena buat dengan jujur. Kejujuran tu sangat penting. And then yang membezakan kita dengan pembikin-pembikin yang lain, personal, kita punya personal touch dalam satu karya. So benda tu yang saya rasa itulah mungkin, and then saya dapat teamwork yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat senang. Saya boleh faham diorang boleh faham saya, dari pelakon, dari DOP, daripada saya punya semua art director, assistant director, semua saya punya producer sendiri. Saya dapat tim yang sangat-sangat baik. Ya. Dan pelakon juga, kalau kita tengok dalam penganugerahan yang berprestij seperti ini, dia ada gabungan. Pelakon yang bermula dengan komersial dan pelakon yang bermula dengan teater. Jadi sebagai seorang pelakon teater, diberi pengiktirafan untuk anugerah besar seperti ini. Benar, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur kerana akhirnya kerja yang kami percaya dibuat secara bersungguh-sungguh dinilai, diiktiraf dan diambil penting oleh sebuah stesen televisyen dan maksudnya memberitahu kami bahawa apa yang kami buat adalah alhamdulillah. Maksudnya teruslah bekerja kuat, teruslah bekerja bersungguh-sungguh. Dan betul, maksudnya sebagai orang teater, saya bangga akhirnya kami diberi ruang di dalam aliran utama dan kami mendapat tempat. So saya harap ia membakar semangat orang-orang teater lain. Ramai sekarang kita ada graduan-graduan teater, beratus-ratus orang setiap tahun. Saya harap mereka dapat pegang dan pinjam semangat yang ada ni, bahawa semua orang ada peluang. Saya kira mungkin kalau menang ataupun tidak nanti itu perkara lain. Tetapi kesempatan ini molek kalau kita berikan penghargaan kepada semua tenaga produksi Bahalul yang berjaya, bukan saja pengarah, penerbit, pelakon, tetapi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang banyak menjayakan Bahalul. Tuan, mungkin ini kesempatannya. Betul. Untuk tenaga produksi semua dah selalu diberitahu bahawa bila kita buat ni, kita buat bersungguh-sungguh, insya-Allah yang datang tu bonus semuanya kan. Terima kasih, tapi saya nak beritahu terima kasih kepada TV station sebenarnya. Betul. Itu paling penting sebab kita pergi pitching kan. Kita pergi pitch ke RTM, TVOK. Dan dia membuka ruang, membiar maksudnya bagi kita peluang buat yang lain. Buat yang lain yang sebelum ni jarang-jarang nak boleh keluar TV. Even tajuk dia pun macam tadi. Bukan senang nak keluar TV, macam lawan mainstream sikit. Tapi RTM bagi ruang tu. Itu yang kita orang macam rasa macam Alhamdulillah. Sebab tu kita buat sungguh-sungguh. Betul kan? Baik, terima kasih selamat maju kita ucapkan untuk kesemuanya. Hari Sabtu ni kan? Sabtu, 26 Oktober 2024 di ICC Putrajaya. Kita jumpa di sana. InsyaAllah. Alright. Jumpa kat TV.